Okay, first kali saya akan pergi secara ringkas lah. Okay, biasanya kalau kita pakai serentak, maknanya satu malam tu contohnya kita akan buat benda ni malam lah biasanya. Kalau nak siang hari pun okay juga. Biasanya macam evening care for set ni kita akan pakai secara serentak. Maknanya untuk mula-mula tu kita akan pakai dengan deep cleanser dulu, foam cleanser, lepas tu peeling gel, lepas tu peel off mask. And then barulah kita akan proceed kepada seterusnya, iaitu toner, moisturizer. Kalau macam kita pakai setiap hari, kita akan tamatkan dengan sunscreen lah. Kalau malam tak payah pakai sunscreen. Okay, for the deep cleanser ni adalah tugas utama dia sebenarnya untuk tanggalkan makeup lah. Maksudnya sebab deep cleanser ni main ingredient dia adalah mineral oil. So cleanser ni berasaskan minyak, oil based cleanser. So oil based cleanser ni sangat-sangat berkesan lah untuk menarik kotoran yang berasaskan minyak macam foundation, concealer, even sunscreen pun berasaskan minyak sebenarnya ataupun kita panggil wax lah. So benda ni hanya boleh ditanggalkan dengan minyak sahaja. So that's why oil based cleanser ni also penting lah untuk kita cuci muka. So dia akan menanggalkan makeup dan membersihkan juga pori-pori muka ni. Okay, apa yang saya suka tentang deep cleanser ni, dia ada Centella asiatica extract. Centella asiatica extract ni sangat-sangat bagus untuk calming ataupun soothingkan kulit. So maknanya kalau orang yang berjerawat, yang sangat-sangat teruk, breakout contohnya, sangat-sangat berkesan lah sebab dia boleh redakan kulit yang meradang. And then dia ada apa ni, Africus carica common fit. Saya search benda ni dekat Google and dia adalah salah satu mulberry family and saya terkejut rupanya benda ni adalah buah tin. Buah tin ada dalam ingredient dalam deep cleanser ni. So macam wow lah juga. So buah tin ni sebenarnya ada khasiat dia lah. Selain daripada kita tahu sunnah Rasulullah pun makan buah tin ni kan. So dalam skincare ni dia sangat-sangat berkesan untuk moisturizing dan nourishing. Maksudnya sangat-sangat berkhasiat lah. Lepas tu dia tinggi vitamin A dan C dan juga dia ada juga untuk exfoliate sikit-sikit. Lepas tu refresh and renew your skin. Maknanya kulit kita akan rasa lebih segar dan fresh lah. Tu untuk deep cleanser. Okay, deep cleanser ni dia ada cara lah. Cara yang tertentu dan sangat-sangat memerlukan teliti sebab kalau tak pakai dengan betul dia takkan berkesan lah. Dia takkan berkesan untuk buang makeup ataupun buang minyak yang ada dekat kulit kita ni. So cara dia dengan tangan kena basuh and then kita keringkan. Tangan tu nak kena bersih dan kering lah. Muka tak payah basuh pun tak apa sebab kita pakai makeup kan. So fungsi dia pun dah nak bersihkan makeup. So kita muka tu tak payah sentuh apa-apa lah. Macam biar je macam tu. Tapi pastikan tangan tu dah nak bersih lah. And then kita ambil deep cleanser sikit. Lepas tu kita sapu-sapu. Kita gosok-gosok dekat muka. Gosok ni secara perlahan sahaja dah. Sebab ramai yang salah faham bila dia buat skincare rutin ni. Dia selalu sangat suka gosok-gosok kuat dekat muka. So macam benda tu sangat-sangat efektif sebab boleh menyebabkan kulit lagi cepat nampak tua and dia berkedut dan sebagainya. So macam hati-hati dalam menggosok tu. Gosok tu even kita gosok selu-selu pun dah berkesan untuk hilangkan kotoran yang ada dekat muka tu. So kita gosok mungkin dalam 2 hingga 3 minit. Lepas tu kita ambil tisu ataupun kapas. Boleh lah antara dua tu. Lepas tu kita lap muka kita tu dengan tisu ataupun kapas tu. So dekat tisu ataupun kapas yang kita guna tu kita akan nampak macam kotoran-kotoran yang ada. So macam kalau kita pakai foundation memang nampak lah warna-warna koko, warna coklat kan. Biasanya foundation ni warna-warna macam warna-warna coklat macam tu kan. Lepas tu memang akan nampak kotoran tu. And kalau korang pakai sunscreen pun boleh pakai juga deep cleanser. Maknanya kita tak pakai makeup kan. Biasanya kita dekat rumah ni kita tak pakai makeup. So biasanya kita akan pakai sunscreen je. So boleh juga kita nak solat zuhur atau asar tu kita pakai dulu deep cleanser ni. Kita bersihkan dulu muka sebelum kita nak ambil sembahyang kan, ambil wuduk. So kita akan pergi seterusnya adalah foam cleanser. Okay, step kedua adalah kita pakai foam cleanser. Okay, foam cleanser ni dia macam cleanser biasa yang kita pakai, maknanya macam gel cleanser ke ataupun cream cleanser yang biasa kita pakai jenama-jenama lain. Tapi foam cleanser ni dia ada fungsi dia. Kenapa dia bentuk dengan foam, dengan buih? Sebenarnya dia ada fungsi dia. Fungsi foam sebenarnya dia boleh lagi masuk ke dalam pori-pori untuk dia bersihkan lagi pori-pori kita ni. Kulit kita ni ada lapisan kan. So ada lapisan tu yang yang nak cakap dia macam ada lubang. Pori-pori tu lubang tu dia ada masuk dalam tu kan. Macam tu kalau kita kulit berminyak
memang sangat berminyak lah pori-pori dalam pori-pori tu. So kita perlukan sesuatu untuk masuk ke dalam dan cuci dengan sepenuhnya. Macam tu. So foam cleanser tu itulah fungsi dia. So sangat-sangat efektif untuk buang minyak, untuk orang yang kulit berminyak dan sebagainya. And then dia boleh tarik kotoran-kotoran macam habuk, yang selain daripada kotoran minyak lah. Sebab yang minyak tadi dah ditarik oleh deep cleanser kan. So foam cleanser ni dia boleh tarik kotoran yang selain daripada minyak. Macam habuk. Sebab kita ni, kita tidur apa semua dengan habuk dekat bantal. Lepas tu kalau kita buat kerja dekat rumah, kita habuk-habuk, kita mengemas apa memasak. Tu dah banyak ready to bebas apa semualah. So sangat-sangat bagus foam cleanser ni. Okay, ada yang salah faham foam cleanser ni bukan salah faham, dia macam satu kontroversi sebenarnya. Dia kata foam cleanser ni tak sesuai untuk orang kulit kering. Betul, saya tak boleh nak nafikan benda ni, tapi foam cleanser sekarang dah terlalu banyak. Foam cleanser yang ada dekat pasaran, dah termasuk yang Atomy punya ni, dah dirumus ataupun dah diformulasi dengan bahan-bahan yang boleh cover balik kekeringan tu. Maknanya kalau dia dah bersihkan minyak dekat muka kita tu, dia boleh cover balik dengan kelembapan yang ada dalam ingredients dalam foam cleanser ni. Sebab dalam ni ada glycerin, lepas tu tocopherol acetate ni fungsi dia untuk moisturizer dan juga antioxidant, cordyceps extract. So dah banyak sebenarnya foam cleanser yang ada dekat zaman sekarang ni. Dah teknologi pun dah semakin maju. So benda ni dah tak ada isu sangat lah foam cleanser ni mengeringkan. So kalau ada yang korang dalam ni yang pernah cuba foam cleanser ni dan dry skin type, mungkin boleh kongsi lepas ni. Tapi mak saya pun pakai juga foam cleanser ni, tapi mak saya tu kulit kering. So macam dia tak ada oyak pula kata macam mengeringkan ke apa macam gitu. So boleh try lah untuk orang kulit kering. Tapi mungkin kalau terlalu kering tu, itulah pentingnya untuk kita pakai toner, kita pakai moisturizer. Tu untuk top up balik lah kita punya kekeringan tu. So macam untuk menembatkan balik kulit. Okay. Ada juga ingredient dalam ni, Felinus Nitus kan, extract brush. Extract brush ni fungsi dia juga untuk moisturizer dan humectant. Humectant ni adalah salah satu istilah yang orang kata untuk benda yang dia nak pegang kelembapan. Maknanya dia tak nak bagi kulit tu kering. So benda ni lah yang akan top upkan balik kekeringan tu. So korang kena faham konsep lah dulu. Kita tengok dulu ingredient dalam foam cleanser tu, baru kita boleh nak cakap benda tu kering ataupun tak. Okay, lepas tu kita pergi seterusnya kepada peeling gel. Okay, peeling gel ni adalah salah satu exfoliator. Okay, dekat sini mungkin agak panjang lah sebab sini ada banyak jenis exfoliator yang saya nak cakap dekat sini. Tapi saya boleh cakap dekat sini, exfoliator ada dua jenis, physical dan juga chemical. Ini saya ada sediakan slide, saya tunjuk. Okay, kat sini. Okay, sebelum saya pergi secara detail yang Atomy punya exfoliator itu peeling gel ni, saya nak cakap dulu yang jenis exfoliator. Okay, for physical exfoliator contohnya macam peeling gel lah yang Atomy punya tu. Scrub, okay, scrub ni sangat popular. Even orang yang tak kenal physical exfoliator tu apa, tapi dia kenal scrub ni. Dia ada beads-beads yang ada butir-butir halus tu. Tapi tak semua yang saya pernah beli dekat Watson sendiri pun, tak semua yang berhalus. So bila kita sapu scrub ni, pertama kalau beads tu kasar tau. Kalau halus mungkin boleh terlerik lagi. Tapi kalau dah kasar, dia akan, bila kita gosok-gosok tu, tak apa lagi kalau individu yang suka sangat gosok scrub ni, dia rasa muka dia bersih kan. Dia suka gosok-gosok dengan kuat. Ni pun satu habit yang sangat tak bagus lah. Ibu korang pakai scrub tu jangan pernah gosok dengan kuat-kuat macam tu. Gosok je lembut-lembut. So kulit mati boleh hilang juga kalau gosok dengan lembut. Scrub tu tambah kalau yang kasar sangat-sangat tak bagus untuk kulit jerawat tu break up. Maksudnya jerawat yang banyak lah. Kalau jerawat 1-2 tu mungkin kita boleh elak lagi avoid tempat yang berjerawat. Tapi kalau dah banyak satu muka, kita nak avoid macam mana? So scrub ni dia boleh melukakan jerawat tu, and then bakteria akan tumbuh dekat tempat luka tu. Masa kita gosok tempat lain, dia akan berjangkit. So akan lagi irritate kulit dan membuatkan kulit lagi teruk lah. Okay, lepas tu selain daripada tu, physical exfoliator ni ada juga cleansing devices. Cleansing device ni macam mesin lah biasanya kalau yang kita tengok yang mahal-mahal tu. Yang ada sampai RM1,000 saya pernah tengok. Yang beratus-ratus tu lah yang biasanya cleansing devices. Kalau dekat Shopee tu memang ada juga banyak kan. Tapi kita tak tahu kualiti setara mana. Sebab dah murah, lepas tu nak pakai dekat muka, kalau saya memang masih tak berani lah. So kalau nak cari cleansing devices ni pun okey juga. Tapi kita
dalam berhati-hatilah. Tapi menggunakan bajet yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau cleansing devices ni, yang jenis bulu-bulu, yang jenis silikon tu, betul lah tu. Okay, for the second one is chemical exfoliator. Okay, chemical exfoliator ni mungkin ramai yang tak tahulah sebab benda ni sangat-sangat orang kata tak general sangat sebab dia macam jarang-jarang ada. Okay, chemical exfoliator ni biasanya dia tak ada produk khas macam peeling gel, scrub ke, tak ada. Tapi dia macam dia ada ingredient yang tertentu yang ada dalam kita punya cleanser, kita punya toner, kita punya moisturizer. So macam bahan-bahan tu adalah AHA. Contoh-contoh dia macam ada dekat slide ni. Kalau AHA tu contohnya macam glycolic acid, lactic acid, citric acid, malic acid. Lepas tu kalau macam BHA tu salicylic acid. Kalau BHA ni dia sangat kuat lah bahan yang ni. So kalau macam orang yang kulit sensitif, terlalu sensitif, saya tak galakkan. AHA dengan PHA tu dia agak lembut, dia agak mild dengan gentle berbanding dengan BHA tu. Tapi cuba cari, kalau korang nak try produk-produk yang ada kandungan ni, cuba cari yang ada konsentrasi yang agak rendah lah. Mungkin yang di luar daripada 1%. Ataupun kalau 1% pun 1% atas sikit. Kalau sampai 2%, 3%, 4%, 5% tu dah terlalu tinggi lah. Maknanya kalau kita nak cuba try tu tak sesuai. Kalau korang yang memang pengamal chemical exfoliator, tak apalah, korang dah kena kulit kan. Maknanya kulit korang dah sesuai dengan chemical exfoliator, it's okay. Tapi kalau korang tak biasa lagi dengan benda macam ni, cuba cari yang konsentrasi yang sedikit saja. Okay? Itu je kalau tentang exfoliator. So kita berbalik kepada peeling gel. Okay, peeling gel ni dia sesuai lah untuk semua kulit secara generalnya. Untuk orang kulit berjerawat, berjeragat dan sebagainya. Kalau berjerawat okey, maknanya dengan semua kulit yang lain tu okey lah. So peeling gel ni dia boleh untuk membuat kulit mati lah, physical exfoliator peeling gel ni. Dan ada juga dia pun ada juga ekstrak buah tin dalam ni. Bahan ni juga ada dalam foam toner yang Atomy punya, dan ada juga dalam peeling gel ni. Yang ni sangat-sangat popular dekat China dengan Korea. Nama dia ni Ulmus Devinia Extract. Aku tak boleh sebut lah. Tapi bahan ni sangat-sangat bagus sebab dia sangat hydrating kan kulit. Dan dia sebagus hyaluronic acid. Kalau korang yang dah tahu pasal skincare ni, biasanya hyaluronic acid ni sangat-sangat popular lah untuk dapatkan kulit. Tapi dalam peeling gel ni tak guna hyaluronic acid, dia guna bahan ni. Dia juga anti-inflammatory. Sebab tu peeling gel ni sama untuk orang kulit jerawat ataupun kulit berakat yang sangat-sangat teruk, sebab dia anti-inflammatory. Maknanya dia anti peradangan lah. Maksudnya dia boleh suntingkan kulit. Okay. Lepas tu selain daripada tu, peeling gel ni pun boleh untuk kawal sebum, maknanya orang kulit berminyak pun okey. Sebab saya pun pakai juga benda ni. So rasa okey lah sebab saya ni oily skin type. Okay, for the last one is peel off mask. Dalam ni pun ada, tak silap saya ada centella acetica juga yang boleh soothing dan calmingkan kulit. Peel off mask ni dia lagi kepada untuk orang yang kulit matang lah sebenarnya, fungsi-fungsi yang ada dalam ni. Sebab kulit matang ni biasanya dia collagen dia dah berkurang, so macam dah kendur sikit. So it's very very good untuk korang yang kulit-kulit umur 30 tahun ke atas dan 40 tahun ni ke atas, boleh amal ke peel off mask ni selalulah. Kalau saya pakai dalam seminggu sekali je peel off mask ni. Sebab yang ni boleh penjagaan pori lah. Kalau korang yang pori-pori besar, insyaAllah kalau korang dah lepas pakai ni, korang akan perasan macam pori-pori tu dah nampak kecil sikit. And then dia lagi mengajarkan dengan extract centella tu juga. Centella ni dia banyak juga fungsi-fungsi yang sangat bagus. Selain daripada dia boleh suntikan, calmingkan kulit, dia boleh juga mengajarkan kulit. And then dia ada serbuk jet yang memberikan peredaran kulit dan meningkatkan permukaan kulit. Maksudnya kebersihan kulit tu lagi nampak okey lah. Tu cakap pasal evening care set. Evening care set ni ada 4 benda ni lah. Saya nak ada sekali lagi sini. Dia ada deep cleanser, foam cleanser, peeling gel dengan peel off mask. So jangan pakai cocktail dan jangan pakai benda ni secara random. Maknanya kena ada step lah. Sebab benda tu ada fungsi masing-masing. And then for the peeling gel, tak ingat. For peeling gel tu saya nak ayat sini pasal cara nak pakai dengan betul. Sebab benda ni pun kalau tak ayat secara detail, korang pakai dengan salah akan menyebabkan tak berlaku lah exfoliating tu. Maknanya tak membuang pusat kulit mati tu. Cara dia kan lepas pada kita pakai deep cleanser, foam cleanser, kita dah
basah kulit muka dan tangan pun dah basah kan sebab kita bilas foam cleanser tu. Dan lepas tu kita kena keringkan tangan dengan muka. Keringkan dulu. Kering tu dengan tuala muka lah dah. Jangan tuala badan. Satu lagi sedikit tips saya nak ayat sini. Tolonglah jangan pakai tuala yang sama untuk badan dengan muka. Asingkan lah. And then lepas pada kita lap kering dah tangan dengan muka tu dan dalam keadaan bersih, kita ambil ini je tu kita ratakan dekat muka. Sapu dan ratakan seluruh muka. And then kita biarkan benda tu kering dalam 1 hingga 2 minit macam tu pun dia dah kering. Bila dah kering kita akan gosok lah. Gosok dengan tangan. Gosok tu slow-slow ya. Tak payahlah derah-derah. Tak payah. Sebabnya takutnya kalau derah-derah ni takutnya lagi irritate kulit lah. Terutama sekali kalau muka yang breakout, muka yang jerawat lagi menambah masalah sebenarnya kalau kuat-kuat tu. Slow-slow je. Lepas tu dia akan keluar macam microfiber. Okay, microfiber ni, dengan microfiber ni lah dia akan menarik sel kulit mati tu. Okay, so lepas tu boleh bilas macam biasa lah. Maknanya kalau korang guna tangan yang basah, muka yang basah, dia tak akan keluar microfiber tu. Maknanya tak berkesan lah untuk buang sel kulit mati tu. Okay, kalau macam saya, sebelum saya nak habiskan ni, kalau macam saya akan pakai untuk set ni, untuk full set ni, saya pakai seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah untuk 4 benda ni. Tapi foam cleanser, deep cleanser still boleh pakai hari-hari. Cuma peeling gel tu 2 atau 3 kali seminggu sahaja sebab dia exfoliator kan. Exfoliator ni sangat penting sebab dia nak buang sel kulit mati. And then saya nak cerita dekat sini. Sel kulit mati ni kenapa kita kena buang sebenarnya? Saya lupa nak kita ni. Okay, sel kulit mati ni sangat-sangat penting untuk kita buang sebab dia untuk bagi berkesan lagi kita punya skincare routine kita. Maknanya lepas tu kita pakai toner, kita pakai moisturizer kan. So nutrien daripada toner dan moisturizer yang kita pakai tu akan menyerap dengan lebih dalam lah dekat kulit kita. So maknanya kalau dah sel kulit mati tu bertepek dah. Dia bertepek bertahun tak pernah exfoliate muka. Lepas tu korang pakai toner, korang pakai serum apa benda tu. Lepas tu cakap produk tu tak berkesan. Sebenarnya tak. Sebenarnya kita kena tahu dulu the basic sebenarnya. Dengan start daripada exfoliator tu sendiri, boleh kita nak tahu produk-produk yang lain berkesan ke tidak. Macam serum apa semua tu kan. Sekarang kalau yang tak pernah kena exfoliator tu apa, insyaAllah saya harap sangat boleh tahulah pasal exfoliator ni, faham apa yang saya cakap ni.